Selamanya kita merafakkan syukur pada Allah kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah kita dapat sama-sama bertemu pada tengah hari yang berbahagia hari ini. Hari ini hari Selasa, sama dengan 4 Rejab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perpanjangkan umur kita untuk sampai ke bulan Ramadan. Tak semua orang Allah Ta'ala izinkan masuk Ramadan, sebagaimana tak semua orang Allah Ta'ala takdirkan Islam. Tak semua orang Allah Ta'ala takdirkan masuk tahun baru. Tak semua orang Allah takdirkan masuk bulan Rejab dan sampai ke bulan Ramadan. Apabila kita dapat peluang itu, maka sepatutnya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi manusia yang beruntung. Kerana ada orang dapat Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, tapi tak dapat apa-apa, dapat penat je. Kalau orang itu meninggal, ya meninggal, tak dapat. Lebih tragis, dah dapat tapi tak dapat apa-apa. Bukanlah seseorang itu di saat dia dengar azan, lalu dia pilih untuk tidak pergi ke masjid, lalu dia rasa dia yang tak nak pergi masjid, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih awal tidak mahu menerima kehadirannya sebagai tetamu. Lebih tragis. Bukanlah seseorang itu pilih untuk tidak baca Quran, dia rasa dia penat, dia malas dia baca Quran, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu tidak sudi mendengar bacaan Quran daripada mulutnya. Lebih tragis. Bukanlah seseorang itu nampak tabung untuk sedekah, lalu dia pilih untuk tidak mahu sedekah, dia rasa dia pilih, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu telah mentakdirkan dia tidak bersedekah kerana Allah tidak sudi terima sedekah daripadanya. Jadi setiap kali kita boleh buat taat dalam bulan Rejab ini, kalau boleh maksimumkan, rancang, plan ibadah itu. Kalau kita dah rancang, paling kurang kalau kita tak mampu nak buat pada masa-masa yang mampu buat, bukan sebab kita tak mampu buat, kita nak buat, tapi kita dah rancang, kita dah plan dah. Kita buat gitu. Ya, kita rancang ibadah ni. Sebab bulan Rejab ni dia dua je. Pertama, bulan untuk persiapan Ramadan. Bulan Rejab adalah bulan tingkatkan amal ibadat. Dua ni je. Persiapan ke Ramadan. Jadi siapkan beli baju baru untuk Ramadan, sejadah baru untuk sembahyang qiyam di rumah, Quran baru kalau boleh bagi semangat. Ya. Semangat baru. InsyaAllah kalau itu yang berlaku sempena Rejab ini kita buat, semangat tu datang. Kalau di tanah Arab macam tu. Tapi kita pun beli baju baru bukan untuk Ramadan, untuk Syawal Ustaz, untuk raya. Takut habis dah saiz nanti. Mana beli awal untuk fokus Ramadan katanya. Elok masuk Ramadan, jenama lain pula tengah sale. Goyah. Goyah. Zaman dulu ya nak kena pergi shopping kat Kamda lah apa. Zaman sekarang shopping kat TikTok je. Buka TikTok, hilang pedoman. Hilang pedoman. Masuk live pula tak keluar-keluar. Lemas. Elok jangan masuk. Jangan masuk. Saya pun sama. Kalau masuk lemas dah. Tiba-tiba, tadi dalam akaun ada sikit, dah hilang dah. Rupanya lemas dengan pasaran-pasaran di dalam itu. Janganlah. Siapa-siapa yang tak ada akaun TikTok, dia terhindar dari fitnah akhir zaman. Jangan. Baik, jadi bulan ini adalah untuk fokus preparation untuk Ramadan dan juga untuk tingkatkan kualiti dan kuantiti ibadah. Kalau sebelum ni ngajinya sikit-sikit, konsisten, istiqamah. Jangan tunggu semangat baru beribadat. Kita beribadat tanpa semangat pun tak apa. Itu sepatutnya kita kena buat walaupun tanpa semangat. Ustaz, tak ada semangat lah. Semangat tu tak perlu pun. Yang penting buat. Dengan semangat ke, tak ada semangat ke, masuk bulan Rejab, we have to. Gitu. Ngajinya lebih, solatnya lebih, tindakannya lebih, ibadahnya lebih. Boleh insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita menyambung tafsiran surah Al-Insan, yang mana kita dah bicarakan pada permulaan surah. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ia dengan menceritakan hakikat kejadian manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tak pernah datang kepada pemikiran kamu
yang bahawasanya kamu dulu tu tak boleh nak disebut sebagai apa pun. Itu antara dipanggil Allah Ta'ala memerli kita dengan pertanyaan. Takkan tak datang berita pada engkau yang kau dulu ni tak ada apa-apa pun, tak ada nak disebut sebagai manusia pun tidak. Kemudian masuk pada siri yang kedua, kita cerita berkenaan dengan ganjaran ahli syurga, yang diberikan kenikmatan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin, itu antara ayat yang kita kupas, orang-orang yang buat baik dapat apa dan sebagainya. Dan kita masuk pada ayat ke-13. Betul tak ayat 13? Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. 14, 13, 14, 15, 16 yang bermaksud di dalamnya mereka duduk di atas hamparan. Mereka tidak merasakan di dalamnya panas terik matahari dan tidak pula sejuk yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Lalu diedarkan kepada mereka bekas-bekas dari perak dan piala-piala yang daripada kaca, iaitu kaca-kaca yang terbuat daripada perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang para penghuni syurga serta berbahagia kenikmatan abadi yang mereka dapat di sana. Antara kelebihan ahli syurga, duduk melepak. Sebab tu kalau orang melepak lama, dia ingat dia ahli syurga tu. 3-4 jam melepak, tak nak balik ke? Seronok ustaz melepak. Antara keseronokan ahli syurga adalah muttaqiin. Muttaqiin tu duduk, sembang. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, duduk dan duduk berdepan-depan, sembang-sembang. Kan kita suka sembang, tak ada apa pun, tak ada benda nak cakap, cari point, sembang. Sembang. Manusia suka benda tu dan Allah raikan keseronokan itu di dalam syurga. Dalam syurga adanya kerakyatan, antara kenikmatannya duduk berdepan-depan, muttaqiin. Dan ada juga hamparan yang indah. Selalunya tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang kenikmatan-kenikmatan seumpama ini, yang lebih tertarik adalah ahli syurga, ahli wanita. Disebut ada sungai, disebutkan ada hamparan, disebutkan ada anak-anak kecil berlari-lari. Bagi wanita, itu lebih dijadikan sebagai daya penarik. Ada bekas-bekas cantik, ada pinggan mangkuk. Orang perempuan kan suka pinggan mangkuk. Kalau pergi ke pasar raya tu tengok pinggan mangkuk, beli yang mahal-mahal, tapi bukan untuk guna, untuk simpan. Ni mahal tau abang. Awak jangan pakai. Baik. Abang pakai yang mana? Pakai yang sumpit-sumpit tu je. Kesian suami tu. Makan yang dah koyak-koyak, dah Allah, cawan tak bertangkai je pakai dia. Panas lah tak apa. Yang cantik ni untuk perhiasan. Bukan di sinilah, mungkin tempat lain Tapi begitu keadaan yang dikabarkan. Bagaimana zaman dulu kala, kalau nak pakai yang cantik-cantik, bekas-bekas makanan semua, tunggu orang kahwin ataupun hari raya. Hari raya dengan orang kahwin barulah keluar segala almari, segala pinggan mangkuk dalam almari tu. Baik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Untuk ahli syurga, mereka tidak merasakan di dalamnya panas terik dan tidak pula rasa sejuk. Kata Ibn Kathir, mereka tidak rasa panas yang menyengat dan sejuk yang menusuk, melainkan suhu di sana seimbang, di mana mereka tidak inginkan adanya perubahan. Sebab itu orang Arab bila datang Malaysia, dia kata Malaysia ni jannah, syurga. Sebab tak panas, tak sejuk. Kalau kita pergi Jordan, sekarang ni tengah Jordan tengah hangat diperkatakan, kerana Malaysia kena tapau 4-0.
Saya daripada pagi tadi kawan-kawan kat Jordan mesej, ya Allah Malaysia, ya Allah Malaysia, arba sifir kata. 4-0. Kita cakap lah, kita kesiankan Palestin tu. Jordan sebelah Palestin. Kita main bola dengan penuh semangat kesayuan. Kita bagi 4-0 tu. Bagi paling kurang ada sebab nak gembira lah. Kalau kita menang kan, balik tu dah lah berduka. 4-0. Kalau di musim winter ataupun musim summer, musim panas, mereka sangat seronok duduk dengan cahaya matahari. Kalau nampak hamparan hijau, nampak rumput-rumput, mereka akan baring di atas rumput di matahari yang panas terik. Dia rasa itu satu nikmat panas tu. Yang mana kita tak akan jumpa pemandangan itu di Kuala Lumpur. Dia suka sangat panas terik sebab selalunya sejuk. Jadi kalau ada panas tu, seronok lah. Dan dia bila datang Malaysia, dia kata ada sungai, ada bukit, ada air, cuaca macam ni. Ni cuaca yang paling ideal sekali untuk pergi ke jalan-jalan, pergi ke tepi pantai, naik bukit. Dia kata Malaysia ni memang jannah, syurga. Jadi syukurlah pada Allah Ta'ala, kita duduk di negara yang sangat kondusif, sangat eksklusif dan kondusif, sangat bagus dan sangat seronok untuk melakukan ketaatan. Tak ada yang sejuk bersangatan, tak ada yang panas bersangatan. Dia kalau musim sejuk tu, siapa pernah belajar kat overseas, dia ada dipanggil frostbite. Apa dia panggil? Yang kuku jadi hitam. Sebab dia mati. Sebab apa mati? Sebab sejuk. Bila sejuk sangat, kita punya sel-sel ni mati. Jadi nak kena badan selalu panaskan. Antara, kalau saya pernah tanya seorang kawan situ, dia bukan orang Islam lah, dia orang Kosovo, orang Kristian. Dia kata antara sebab apa mereka suka minum arak ni adalah memanaskan badan. Jadi minum arak, panaskan badan. Dia minum arak sikit. Tapi orang Islam tak boleh. Orang Islam tak minum arak. Jadi orang Islam makan apa? Orang Islam makan kambing. Gitu tu, makan kambing tu panas badan. Dia kata orang Melayu makan durian kata. Tapi jenuh lah nak bawa durian pergi Jordan, atau pergi ke sana. Dia suka makanan yang memanaskan badan, sebab selalunya musim sejuk. Sebab tu daging ni panaskan badan, daging. Dan di dalam syurga tidak ada kepanasan, tidak ada panas terik, dan tidak ada dingin yang menusuk. Dan betul, kalau sejuk sangat, memang sangat menusuk. Dia punya sejuk tu memang tak boleh bincang, masuk ke dalam tulang. Siapa yang tak merasa, mungkin siapa pernah pergi Mekah dan Madinah musim sejuk, macam tu, itu lebih dahsyat lagi. Ada kawan saya baru balik daripada US. Dia kata tempat anak dia belajar negatif 43. Negatif 43. Cakap apa tu Haji? Negatif 43. Ada orang ke? Dia okey je, segar dia kata. Tak payah gosok gigi pun rasa min. Itulah student-student Malaysia dulu belajar kat Jordan. Tak payah gosok gigi, pasal selalu rasa min je. Teruk perangai. Balik-balik jadi profesor Madya. Padahal gigi tak gosok masa belajar dulu. Angin lah Ada yang jenis pakai baju siap sebelum tidur, pakai baju pergi sekolah dah, pakai baju universiti. Bangun tidur terus masuk bas. Champion kau ni. Bangun sampai subuh terus pergi bas. Punyalah tak mandi sebab tu jimat air, beruk gigi pun tak payah pasal ada min. Pakai minyak wangi je. Minyak wangi. Jadi subhanallah, ahli syurga Allah Ta'ala gambarkan keseronokan, keindahan, kebahagiaan dengan cuaca yang sangat enak. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan naungan dekat di atas mereka, ada teduhan-teduhan. Bayangkan situasi itu disampaikan kepada mereka yang sedang diseksa di dataran padang pasir yang panas. Jadi para sahabat bila dengar cerita-cerita macam tu rasa teruja sangat nak pergi ke syurga. Biarlah badan di dunia disengat, biar badan di dunia dipukul, dipalu, tapi kalau hakikatnya bahagia di hari akhirat, itu adalah dambaan mereka semua. Kita tahu bila turun di Madinah ni tuan-tuan dan puan, umat Islam diuji dengan peperangan. Di Mekah tak ada peperangan. Sebab apa nak berperang kat Mekah? Pasal mereka bukan dalam attacking mode, mereka dalam defensive mode. Di Mekah mereka sentiasa dalam keadaan ditekan. Ketika berhijrah ke Madinah, ni ayat ni, surah ni Madaniyah, selepas hijrah. Peperangan silih berganti. Lepas satu perang, lepas perang, tak boleh nak settle.
Jadi ada sahabat yang mati, ada sahabat yang cedera, belum sempat lagi nak baik dah perang balik, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Jadi bila sebut tentang ganjaran syurga, kenikmatan syurga, jadi para sahabat yang down ni rasa, ish, tak apalah kalau ganjarannya syurga, aku sanggup pergi. Ya, sebab tu di Gaza sebagai contoh, diorang boleh pertahankan bumi Gaza tu sebab apa yang mereka nampak lebih besar daripada apa yang sedang mereka alami. Mereka memiliki visualization. Al-Quran bawa kita visualize. Sebab tu orang yang selalunya boleh istiqamah dalam satu ibadah, istiqamah dalam satu bisnes, istiqamah dalam satu apa juga yang dia buat, dia dah ada satu visi. Visi tu asasnya visualization lah. Dia visualize, dia nampak apa yang dia belum dapat lagi. Orang yang nampak apa yang belum dia dapat, selalunya dia akan ada konsistensi, istiqamah. Kalau orang yang tak nampak apa yang patut dia nampak lagi 20 tahun, 30 tahun ataupun 5 tahun, jadi dia akan ambil tindakan immediate untuk mungkin putus asa, tukar bisnes lain, akhirnya meninggalkan tempat yang dia ada sekarang sebab dia tak nampak kenapa dia kena stay. Macam itulah, ya. Sebab tu penting ada misi dan visi. Visi ni kita kena visualize. Lagi 5 tahun tuan-tuan dekat MPI apa nak jadi, kena ada visi. Misi adalah apa nak buat untuk capai visi tu. Aku kalau lagi 5 tahun aku nak jadi head of department, HOD. Aku tengok HOD aku sekarang dia ada kemahiran ni. Jadi kita pun tanya, bos, macam mana saya lagi 5 tahun nak jadi macam bos? Okey, kau buat macam ni, kau pergi belajar sini, kau kena pandai urus event, kau kena pandai deal dengan macam ni, kau pergi study ni sini. Tapi selagi aku hidup jangan harap, kata. Cantas terus. Tak adalah bos, paling kurang saya nak ada that kind of value lah. Value yang bos ada saya nak ada. Paling kurang kalau tidak di sini lagi 5 tahun mungkin tempat lain, tapi sama posisi dengan bos. Okey. Ini cara kita nak develop anak buah lah. Ya, kalau jadi bos, kalau depan saya ada bos, develop anak buah. Kalau dia dapat offer, bagi dia semangat untuk pergi interview. Masa saya dulu berkhidmat sebagai head of department, saya suruh staff saya pergi interview. Sebab dia kena jual nilai dia, bukan jual diri tak, maksudnya dia tu marketable, boleh masih lagi valid untuk orang lain ambil. Bila dia dapat offer tu, dan kita match lah, dia boleh naik pangkat, naik gaji, ya, boleh naik gaji, dan dia masih lagi in demand, ya, on demand. Jadi subhanallah. Jadi orang kena ada misi dan visi. Nak capai satu visi tu mesti ada misi, cara kerja yang perlu dibuat. Sama juga bulan Rejab, bulan Syaban, apa misi dan visi tuan-tuan dan puan? Tak ada. Saya ingat Rejab, Ramadan, Syaban ni macam tahun-tahun lepas lah Ustaz. Ada, tak ada, tak apa. Saya bulan biasa, bulan bersilih berganti, saya macam tu lah. Rugilah. Ya, rugilah. Ingat apa? Kita datang tahun baru ni tak ada apa-apa misi daripada Allah Ta'ala ke? Ada misi kita. Apa misi kita? Jadi khalifah, jadi hamba. Itulah kita punya misi dan visi. Apa sahaja yang kita buat menambahkan nilai sebagai kehambaan dan menambahkan nilai sebagai kekhalifahan. Ya, visi kita adalah menjadi khalifah yang terbaik, visi kita menjadi hamba yang terbaik. Dan apa misi dia? Macam mana nak pastikan kita jadi hamba yang terbaik dan khalifah yang terbaik? Bila sebut jadi hamba, setiap ibadah kita mesti ada nilai. Solat lebih bernilai, puasa lebih bernilai. Menilai boleh jadi kuantiti dan kualiti. Lebih banyak maksudnya lagi baik. Kalau tak dapat lebih banyak, maka kita fokus pada tambah nilai di saat kita melaksanakan ibadah itu. Solat lebih khusyuk, lebih faham. Bacaan Quran lebih banyak menghafal. Paling mudah kita nak ukur kualiti kehambaan kita, tengok kadar hafalan Quran kita dengan tahun lepas. Saya ingat saya di MBI ni setiap kali saya beritahu dah hafal surah Al-Mulk. Ni dah tahun keberapa dah. Saya nak tanya, Al-Mulk dah hafal belum? Orang yang lama lah, ya. Tapi orang lama saya tahu dah hafal dah. Sebab dia tunduk je, dia dah hafal. Ini Al-Mulk kan senang Ustaz. Al-Mulk itu adalah tiket untuk selamat dalam kubur. Kita nak minta umur panjang, semua nak umur panjang. Tak ada siapa yang minta nak mati awal. Tapi bila kita minta umur panjang, selalunya kita kena letakkan komitmen untuk taat. Dan komitmen untuk taat itu mesti diukur. Boleh kita ukur progresnya.
Sebab tu saya suka sarankan kita target untuk hafal Quran. Paling kurang mesti ada movement, pergerakan hafalan Quran itu. Kalau setahun satu juzuk, insya-Allah lagi 30 tahun daripada tahun ini kita semua hafal Quran. Biar lambat, yang penting kita ada target. 30 juzuk, satu tahun satu juzuk, achievable and doable, boleh buat. Kalau tahun 2054, berapa umur agak-agak? Depan saya ni semua bawah 40 saya ingat. Bawah 30. Tambah 30 semua bawah 80 lagi lah. Masih lagi hebat untuk digelar sebagai Al-Hafiz. Barulah ada sebab, ya Allah panjangkan umur aku ya Allah, aku nak hafal Quran tak habis lagi. Baru betul lah panjang umur sebab hafal Quran. Ya Allah aku nak panjang umur ya Allah. Sebab apa? Tak tahulah. Macam mana minta bajet tapi tak tahu nak buat apa event. Bos minta bajet bos. Boleh untuk apa ni? Department saya nak buat family day lah bos. Berapa banyak kau nak? Boleh 5,000. 5,000. Staff berapa orang? Staff saya 20 orang. Okey lah 5,000 okey lah. Barulah sebab bos nak bagi 5,000 sebab buat family day. Ni minta 5,000 tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah bos. Saja nak dapat 5,000. Minta umur panjang, komit untuk taat depan. Ya. Jadi senang nak taatnya adalah hafal Quran. Ini bulan dia. Baik. Jadi di dalam syurga, bayangkan mereka ataupun sahabat pada ketika itu sedang berhadapan dengan ujian. Bila sebut tentang nikmat, tidak panas, tidak sejuk, dan di dalamnya ada teduhan-teduhan, mereka jadi sangat seronok. Jadi kekuatan itu terus datang. Kenapa adanya visi penting? Visi penting visi penting sebab dia menyebabkan hati kita ada konsistensi. Selalunya orang tak ada konsistensi, tak ada istiqamah sebab dia tidak ada visi hidup. Saya ulang balik, selalunya orang tak ada konsistensi dalam aktiviti, dalam perbuatan, dalam kerjanya, kerana dia tidak ada visi. Dia tak tahu apa nak capai dalam hidup. Dia hanya pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang, macam orang lain. Kalau nak kerja ada progress, dan dia kena target. Lagi 10 tahun aku nak jadi apa? Duduk seorang-seorang, duduk dengan bini. Lagi 10 tahun macam mana kita buat. Lagi 10 tahun insya-Allah lah, kalau ikutkan yang ada sekarang ni, kalau kita boleh saving sebulan 500, setahun 6,000. Kalau setahun 6,000, 10 tahun kita ada 60,000 dah. 60,000 lagi 10 tahun macam sikit lah duit tu. Jadi kita kena start lah, buat something. Kalau 500 tu, kalau pegang cash memang sikit, beli emas. Lama-lama dia naik dia. Kalau turun bang, tak ada, emas tak turun, emas naik. Macam tu ya. Tapi dengan syarat kita stay sebagai suami isteri lah. Kalau tidak, untuk bini baru abang lah. Sudah rosak macam ni, barulah tahu kenapa kena stay tu. Dia dah nampak sebab apa nak kena stay dengan suami dia. Ni apa dah sedia 60,000 ni. Contoh saja ya, contoh je. Baik. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan buahnya dimudahkan, memetiknya semudah-mudahnya. Artinya sampai bila pun saja hendak memetiknya, maka buah-buahan dekat dengannya. Allahu Akbar. Dalam syurga ni buah apa semua ada. Di dalam Al-Quran disebut dalam banyak surah. Surah Al-Waqi'ah ada sebut tentang buah-buahan dalam syurga. Apa buah syurga? Buah kurma, buah anggur, buah pisang, buah delima. Itu semua buah syurga. Tapi jangan kita nampak buah iaitu itulah dalam syurga. Kalau tengok pisang lebam, tak payah ustaz, syurga lebam-lebam ada pisang ni. Dia bukan pisang lebam dalam syurga. Delima pun tak sama kan delima dunia. Pisang pun tak sama, itu gambaran sahaja. Buah anggur, wa inaban wa qadba, itu gambaran sahaja. Ada anggur, ada pisang, ada delima, zaitun. Itu adalah gambaran sahaja. Dan ahli syurga bila dia makan buah-buahan kenyang. Ya. Kemudian sambung ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ke-15. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira, dan diedarkan kepada mereka bekas-bekas perak dan piala-piala. Yakni mereka dikelilingi oleh pembantu-pembantu dengan membawa bekas-bekas bekas makanan daripada perak dan gelas-gelas minuman.
Di dunia kita tak boleh makan atas pinggan mangkuk emas dan perak, haram Orang lelaki tak boleh pakai emas. Orang perempuan no issue lah. Orang lelaki emas tak boleh, perak tak boleh. Saya tengok pasti ada orang lelaki pakai emas. Dia pakai cincin emas lah, pakai rantam emas lah. Dah kenapa? Nak nunjuk sangat dia gangster, kata. Tak gangster mana kalau berani pergi Palestin sekarang. Goyang ada. Pakai emas sebagai, berani ke? Nak nunjukkan dia memang lelaki yang betul-betul lelaki. Melainkan saya kata kalau pakai emas ni, tapi rasa lelaki ni sebenarnya pondan. Sebab perempuan boleh pakai emas. Lelaki tak boleh pakai emas. Lelaki tak boleh pakai apa? Tak boleh pakai emas, tak boleh pakai sutera. Sutera tak boleh. Kadang-kadang tie tu ada pakai 100% silk. Pergi tengok balik, oh 100% silk, terus buka. Duduk atas sutera pun tak boleh. Sutera tu dijadikan cushion. Duduk tak boleh. Tak boleh bagi lelaki. Kadang-kadang baju batik tu 100% silk, tak boleh. Unless kalau bercampur. Campur yang cotton dominan, silk dia jadi bawah, itu tak apa. Tapi seloknya tak payahlah. Silk ni hanya untuk membalut luka saja, tak apa. Ingat cincin emas tak boleh, cincin perak tak boleh. Dengan sutera, pakaian sutera ini lelaki tak boleh. Perempuan tak ada masalah. Dan lelaki tak boleh pakai gelang, tak boleh pakai rantai, tak boleh bertubang, tak boleh. Walaupun hanya sekadar fashion tak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, tak boleh. Cuma gelang tu je, ada orang pakai gelang. Orang lelaki pakai gelang. Gelang ni untuk apa? Kadang-kadang untuk kesihatan dia ada sebab. Kalau dia pergi haji, dia pakai gelang tagging sebab takut kalau mati ke apa, ada Malaysia tagging tak apa. Ni pakai tali tu macam orang bukan agama Islam. Nah, kenapa? Tangkal dia kata, ni bawa ong ustaz. Dah ong apa? Ong gedek-gedek. Kan itu kata ong gedek-gedek. Tak ada ong-ong dia. Cincin boleh pakai. Itu pun ada yang pakai jari tengah. Tak boleh pakai cincin jari tengah, haram. Pakai jari manis dengan jari manis jari kelingking je. Tak boleh pakai emas dan tak boleh pakai jari selain pada jari manis dengan jari kelingking. Itu laki. Perempuan tak kisah. Nak jari apa pun pakailah. Nak pakai semua boleh. Itu jadi ayahanda Rani Kuluk pula. Semua tangannya. Laki tak boleh laki jari manis dengan jari kelingking je pakai cincin. Yang itu haram. Sarung cincin emas tak boleh, haram. Baik, itu saya beritahu awal sebab kadang-kadang kita tak belajar di sekolah, tak sentuh bab-bab halal haram pakaian. Begitu. Dan subhanallah, ahli syurga ni dia ada yatufu alaihim, dikelilingi oleh pembantu. Persoalan dia, siapa pembantu ni ustaz? Siapakah yang dianggap sebagai pembantu syurga? Yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang mafhumnya, anak-anak kecil yang mati kecil, budak-budak yang mati kecil, yang dia ni bukan mukallaf, meninggal dunia, maka mereka ni akan jadi pelayan-pelayan syurga. Dia orang ni ahli syurga lah, tapi jadi kerja, dan mereka seronok berkhidmat. Jangan kita ingat pembantu syurga ni bekerja pula, bergaji, tidak. Dia kerja dengan seronok. Dan siapa-siapa yang ada anak mati dalam perut, mati gugur, anak-anak ni juga akan menjadi penyelamat mak ayah dia. Anak-anak ni akan minta pada Allah, ya Allah, dulu masa aku di dunia kau cabut aku ada nikmat mak dan ayah, sekarang tolonglah hadirkan mak dan ayahku di syurga. Siapa yang ada anak mati kecil, anak tu jadi syafaat dia. Tumpang syafaat anak ustaz, anak saya Allah dah simpan. Syurga lah tu. Sebelum kita nak tanya, sebelum kita nak ucap dah mati sebab apa, kita ucap kat dia, tak apa kak, anak ni tunggu esok kat sana. Kita ni tak apa-apa nak baik sangat, tapi ada anak yang dah tunggu kat sana, syukurlah. Gitu. Tapi janganlah sengaja pergi bunuh lah budak tu. Dah tahu mengandung pergi main bola pula. Dia kata, gogo gincu dia tu. Dah gugur. Alhamdulillah ustaz, gugur dah anak saya ustaz. Senang dia simpan di syurga. Itu haram. Bunuh diri, bunuh anak, berdosa besar. Tak boleh. Kalau kecuaian, dah tahu budak tu demam panas, dia kelubungkan budak tu. Budak mana boleh kelubung macam orang tua? Kita dah besar, kalau demam kita selimut. Kalau budak kalau demam, buka baju dia.
lap dengan air sejuk, berendap, maksudnya letaklah sanjawa, bagi dia sejuk betul. Dia tak boleh macam kita pecah demam tu. Tapi budak tak boleh. Budak nanti kena tarik nanti sawan. Sebab tu kalau budak demam, mak bapak tak boleh tidur malam, monitor dia punya suhu dia. Selalunya mak lah, bapak berdengkur dah kan. Itu privilege bagi mak lah, ya. Ayah tu dia sibuk kat luar, berjuang mati-matian untuk keluarga dia dah. Kena monitor. Ini tak, mak pun sama juga. Anak tu dah kena sawan tarik dah budak tu. Panas sangat. Baik, jadi yutafu alaihim, dikelilingi oleh ahli syurga itu adalah pembantu-pembantu yang membawa bekas-bekas perak dan piala-piala. Akan ada bekas makanan, minum dekat bekas, ya. Yang mana qawarira min fiddah, yang mana bekas itu daripada kaca, kaca itu dibuat daripada perak. Qawarira pertama mansub yang dipanggil khabar kana, iaitu kanat qawarira. Dalam kaedah kita baca, kalau kita tengok ayat tu, dia jadi ada bulat atas tu kan. Wa akwabin kanat qawarir, gitulah. Ataupun kita baca, kalau nak sambung, begitu yang disebut tadi, qawarir. Ya, itu. Baik. Qawarir min fiddah, dan kaca-kaca yang dibuat daripada perak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, yang bermaksud di dalam syurga itu mereka diberikan gelas minuman yang campurannya daripada zanjabil. Zanjabil ni apa? Halia tak? Sebab kat sini perkataan salah terjemahan ni. Zanjabil. Saya nak tengok zanjabila. Saya nak tengok balik. Zanjabil. Halia, zanjabil. Itulah zanjabil. Di subhanallah, zanjabil ni adalah sebahagian daripada minuman ahli syurga. Mizajuha zanjabila, gitu dah. Masya-Allah. Iaitu orang-orang yang berbuat baik juga akan diberikan minuman dengan gelas-gelas yang indah-indah. Mizajuha zanjabila, gitu. Masya-Allah. Yang ini segelas minuman yang campurannya adalah halia. Terkadang mereka diberikan minuman yang campur dengan kafur yang dingin, dan pada saat lain diberikan minuman yang bercampur dengan halia yang sedap, agar ada keseimbangan bagi mereka. Terkadang minum dingin dan terkadang minum panas. Dan kita kena ingat, ya, apa yang disebut di dalam Al-Quran, ya, dia tidaklah seperti apa yang kita mampu bayangkan di minda. Ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at. Apa yang mata tak pernah tengok dan telinga tak pernah dengar. Tapi disebut tadi zanjabil. Zanjabil di dalam Quran ni, halia dia tak sama. Ustaz, saya tak boleh minum halia, ustaz, kan berangin perut saya. Tak. Ini nak cerita sedap, seronoknya minuman itu, ya. Memanglah kalau minum teh halia tu sedap, teh tarik halia ustaz, wahai, ya, berangin-angin, ada min. Tetapi di dalam syurga ini dipanggil kata-kata metafora lah dalam bahasa kitanya, ya, metafor untuk kita faham bahawa nikmat itu yang kita boleh faham sedap airnya dicampur dengan sesuatu yang sedap, ya, gitu. Aina fiha tusamma salsabila. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Bukan. Dan didatangkan daripada sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Dan apabila kamu melihat di sana, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Allahu Akbar, ya. Yatufu alaihim wildan. Wildan ini adalah anak-anak muda. Waladun, anak.
Wildan, anak-anak, pemuda-pemuda. Jadi dalam syurga ada pelayan-pelayan abang-abang sado panggil, ya. Kan? Maksudnya indah lah, ceritanya indah. Sebagaimana kita suka melihat ketampanan, kesadoan, kehaibatan lelaki, ya, begitulah diraikan ciri-ciri itu ada di dalam syurga, ya. Melihat lelaki yang gagah, menyenangkan pemandangan, dia kata, ya. Sebab tu bagi lelaki depan saya ni tak salah untuk memiliki badan yang sasa, yang bukanlah sasa mana, maksudnya fit. Sebab Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat fit. Pada usia 60 Nabi seorang panglima perang. Dalam hadis ketika Nabi SAW menyarung jubah hitam, ternampak ketat di tangan. Gini. Maksudnya jubah Nabi ada bicep. Ya. Dan ketika Nabi SAW mandi, airnya terus turun, tidak ada sangkut di perut. Flat tummy, bicep ketat. Jadi katang lah, ya. Katang. Lepas ni boleh cari jubah yang fit di tangan. Ustaz, kotak ni Ustaz, sunnah ni. Elok tang perut tarik, Allah, rap, koyak. Ini sunnah ni, yang perut ni punah ni. Sunnah lain, punah lain, dia buat bertenang. Tak apa, bulan Ramadan boleh adjust, ya. Bulan Ramadan insya-Allah turun, tapi jangan spoil raya lah. Raya, baru 3 raya dah back to normal. Sebulan macam tak ada apa-apa. Jadi dah halang kita Ramadan tu nanti fokus betul-betul. Tengok kalori intake, pergi belajar macam mana nak jaga keterampilan. Nabi SAW sangat lelaki yang kira berketerampilan. Cara berpakaian, pemilihan warna. Nabi ada jubah merun, jubah hijau, selendang merun, selendang hijau, jubah hitam, jubah putih. Ya. Nabi SAW pakai jubah putih selalu. Kalau jubah hitam untuk perang. Kalau warna merun dan warna hijau untuk menyambut kedatangan tetamu daripada Yaman. Nabi SAW ada sukan, ada 6 sukan yang Nabi suruh kita buat. Ada 3 sukan yang Nabi suruh kita ajar, 3 lagi sukan yang Nabi buat. Nabi kata, alimu auladakum, ajar anak kamu 3 sukan. Yang pertama, berenang. Yang kedua, rukubul khail, menunggang kuda. Kemudian memanah. Itu yang Nabi suruh, itu dipanggil sunnah qauliyah, Nabi suruh buat. Tapi ada lagi 3 sukan yang Nabi buat. Yang keempat ataupun yang pertama yang Nabi buat adalah Nabi suka lumba lari. Selalunya Nabi lumba lari dengan Aisyah. Aisyah kata, sedulu masa aku kurus, selalu aku menang selalu. Tapi bila aku dah berisi, Nabi yang menang. Bila Nabi menang, aku merajuk dan dia bagi aku menang pula. Itu. Orang perempuan ni dia punya power dia air mata punya. Ya, dia merajuk, buncung dia lendak sikit, selesai dah. Okeylah, tak jadi keluar malam ni. Jadi lumba lari Nabi buat. Yang kedua, sukan yang Nabi buat adalah bergusti. Gusti. Sahabat-sahabat bila bergusti dengan Nabi SAW, selalunya Nabi menang. Kuat Nabi. Bidang Nabi SAW memiliki dada yang sasa. Nabi tak tinggi tak rendah, bidang besar. Sebab tu kalau tengok orang-orang Khabib Nurmar Gomez, adik-adik Khabib tu, tu betul lah tu. Orang Islam memang kuat, badan dia sasa. Dan yang keenam, Nabi SAW suka bermain pedang. Ini sunnah. Maksudnya menggunakan senjata. Sama ada kita memanah ataupun kita main pedang ataupun ikut senjata contemporary. Pergi ambil sijil menembak, boleh? Lebih praktikal pergi menembak lah. Ni mesti nak perang ni apa semua, eloklah pergi menembak. Cara-cara nak mengawal, nak menggunakan pistol, pergilah ambil kursus. Murah aja kursus tu. Belajar tembak M16, tembak. Itu sangat bagus untuk kita punya nilai lah, nilai tambah. Lepas tu boleh jadi kerja, boleh daftar dengan rela part time. Satu Ahad jaga orang kahwin, jaga parking. Baik. Jadi ada kursus menembak bagi paling kurang, ya. Baik. Jadi subhanallah, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dikelilingi oleh
mereka itu anak-anak muda yang sentiasa muda. Ahli syurga berapa umurnya? Ahli syurga berapa umurnya? 33. 33. 33. Ya. Nanti kita jumpa tok, kita jumpa opah. Ni opah aku ke? Muda. Ya. Jumpa tok. 33. Kita akan jumpa semua orang dalam syurga semua 33. Kenapa 33? Selalunya tahap kematangan manusia akan dicapai pada usia 30-an. Awal 30-an, 33. Lepas 35 selalunya kita akan start dari sudut fizikal lah, dia akan start turun. Dari sudut kematangan 40, matang minda. Tapi 40 serius sangat. Dia dah tak ada dah zaman-zaman suka main bola. 40 mana bola? Dia matang main dah, tapi nak bersukan dah tak ada semangat dah. Tengok bola golek pun tak larat. Kejar-kejar bola. Tapi kalau 30-an dia kejar lagi, ya. Macam Ronaldo kan, dia umur 39, 38 dia pindah Liga Arab supaya dia sentiasa disanjung. Kalau kat Liga Eropah dia tak disanjung dah pasal banyak berjalan daripada kejar bola, tapi dekat Arab dia masih lagi disanjung. Nampak? Dia pandai dia play safe. Jadi begitu manusia. Kalau kita umur 40 selalunya kita dah start decrease dari sudut physical ability, tetapi mindset kita dah matang. Itu bagi lelaki lah. Tapi bagi perempuan 40 ni dia pun dah start drop semua. Bagi manusia secara umumnya 30-an. 30-an ni kita maksud kat peak. Dia punya graf tu, graf peak dia tu 30-an. Lepas tu dia start macam tu. Gitulah. Baik. Jadi anak-anak muda dalam syurga ada, dan orang-orang syurga, ahli syurga adalah 33. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan apabila kalian melihat mereka, kalian melihat mereka seperti butiran mutiara. Bayangkan betapa indahnya mereka, bertaburan di tempat-tempat nan indah pula. Mutiara yang bertaburan di tempat nan indah pula. Begitulah sebahagian daripada tafsiran suratul insan pada ayat yang kita sebutkan tadi 13 hingga 20. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang pada ayat yang ke-20 hinggalah ke-22 insyaAllah, dan sampai habis insyaAllah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf tuan-tuan.